Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan teruskan sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini dengan bab 4 kesihatan manusia. Subtopik 4.1 iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Okey, kita lihat yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan penyakit? Penyakit merupakan keadaan tidak normal pada badan atau minda yang akan menyebabkan ketidakselesaan, sukar berfungsi atau memberi tekanan kepada seseorang individu. Okey, murid-murid, kita boleh kelaskan penyakit kepada dua jenis iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Penyakit berjangkit disebabkan oleh jangkitan daripada patogen secara langsung ataupun melalui medium dan vektor. Antara contoh penyakit berjangkit ialah tuberculosis, selsema, kurap, panau, penyakit kencing tikus, demam denggi, demam malaria dan demam Zika. Yang terbaru yang kita hadapi sekarang ialah coronavirus. Penyakit yang boleh berpindah daripada seorang individu kepada individu yang lain. Manakala penyakit yang tidak berjangkit disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya ialah genetik ataupun gaya hidup. Contohnya ialah kanser, hipertensi, diabetes, asma dan penyakit kardiovaskular. Okey, penyakit tidak berjangkit ini tidak akan berpindah daripada seseorang individu kepada individu yang lain. Seterusnya, bagaimanakah penyakit berjangkit disebarkan? Okey, penyakit berjangkit ni akan disebarkan oleh patogen. Apakah itu patogen? Patogen ialah organisma yang akan menyebabkan penyakit. Contohnya, semua jenis virus, sesetengah bakteria, protozoa, kulat dan juga cacing. Okey, penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Bagaimana cara penyakit berjangkit disebarkan? Okey, yang pertama kita tengok udara. Penyakit bawaan udara. Terdapat dua cara jangkitan penyakit bawaan udara iaitu melalui titisan dan juga jangkitan habuk. Okey, penyakit bawaan udara ni jangkitan melalui bawaan udara jika melalui titisan. Contohnya, percikan titisan air yang mengandungi patogen daripada mulut dan hidung pesakit melalui bersin, batuk, bercakap, menguap dan bernafas. Okey, patogen tu akan ada dalam cecair pada badan pesakit yang akan menjangkiti orang lain. Okey, jika jangkitan habuk, bakteria di dalam air ludah pesakit yang sudah kering akan membentuk spora dan disebarkan bersama habuk dan angin. Disebabkan itu, jika orang yang mengalami penyakit berjangkit, dia tidak boleh meludah merata-rata. Sebab apa? Air ludah dia nanti boleh kering dan membentuk spora. Spora tu kemudiannya akan ditiupkan angin dan menjangkiti orang lain. Bagaimana jangkitan melalui udara dapat dicegah? Dengan mengamalkan cara-cara yang berikut. Contohnya, kita perlu menutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk atau menguap, tidak meludah merata-rata, mengelakkan diri daripada berada di tempat yang sesak, memastikan tempat tinggal cukup cahaya kerana sinar UV daripada matahari boleh membunuh sesetengah mikroorganisma dalam udara. Contoh penyakit yang boleh berjangkit melalui udara ialah tuberculosis, selsema, sindrom pernafasan akut teruk ataupun SARS, H1N1, cacar air dan juga yang terbaru ialah COVID-19. Yang kedua, penyakit yang berjangkit disebarkan oleh air, contohnya ialah penyakit kolera dan juga demam kepialu. Okey, jangkitan melalui air ni biasanya berlaku di kawasan yang bekalan air paip terawat dan sistem sanitasi yang
tidak sempurna. Okey, sebagai contoh, apabila seseorang tu dia tak ada sistem pembuangan yang baik. Okey, dia membuang tinja di sungai. Patogen daripada tinja tu akan memasuki sungai dan akan mencemarkan sungai. Sekiranya ada individu lain yang minum air sungai tersebut, individu tersebut boleh mendapat penyakit. Okey, bagaimana kita nak elakkan penyakit berjangkit yang dibawa oleh air? Okay, yang pertama, kita boleh mencampurkan klorin di dalam kolam renang dan sistem bekalan air. Okey, klorin ni fungsi dia untuk membunuh mikroorganisma yang berbahaya. Okey, kemudian yang kedua, membina tandas supaya mempunyai sanitasi yang sempurna, mendidihkan air minuman dengan sempurna. Suhu yang tinggi boleh membunuh mikroorganisma yang ada di dalam air. Dan yang keempat, kita perlu mencuci tangan dengan sabun selepas menggunakan tandas. Yang ketiga, penyakit disebarkan oleh sentuhan, contohnya ialah kurap dan panau. Okey, dua contoh penyakit berjangkit yang saya sebut tadi ialah kurap dan panau. Kedua-dua penyakit ini disebabkan oleh kulat. Okey, jangkitan berlaku akibat tersentuh kulit yang telah dijangkiti atau memakai pakaian pesakit. Sebab itu kita tidak digalakkan untuk berkongsi pakaian dengan orang lain. Okey, penyakit seperti sifilis dan gonoria pula berjangkit melalui hubungan seks. Patogen penyakit-penyakit ini terdapat di dalam air mani dan bendalih faraj. Dan yang keempat, penyakit berjangkit yang disebarkan oleh vektor. Vektor ni merujuk kepada pembawa lah, terutamanya haiwan. Okey, kita tengok. Sesetengah patogen dia menggunakan haiwan untuk memindahkan daripada satu hos kepada hos yang baru. Haiwan dia akan pindahkan patogen ini dikenali sebagai vektor. Okay, kalau kita tengok kat sini, lalat, nyamuk dan lipas merupakan vektor yang membawa patogen. Patogen itu ialah organisma yang menyebabkan penyakit. Okey, kita tengok contoh lipas. Vektor lipas membawa patogen iaitu Salmonella typhi. Vektor lalat membawa patogen sama iaitu Salmonella typhi. Vektor nyamuk Aedes membawa patogen iaitu virus dengue. Vektor nyamuk Anopheles membawa patogen Plasmodium malariae yang akan menyebabkan penyakit demam malaria. Dan yang kelima, vektor tikus membawa patogen Leptospira sp. Sekian untuk subtopik 4.1 hari ini.